Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada tengah hari ini untuk meneruskan pengajian kuliah Tazkiyatun Nafs, iaitu membahaskan perbahasan daripada kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidis Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, karangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik, jadi kita sambung pada perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. ومن بعد عن ذلك فلا بد له أن يتعوض عنه بما لا ينفعه كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وذكره وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه وأغناه أيضا عن عشق السوى وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. Barang siapa yang jauh daripada hal tersebut, yakni barang siapa yang jauh daripada mendengar kalam Allah Al-Quran, mentadabburinya, memahaminya, mempelajarinya, maka fala budda lahu an yata'awwada anhu bima la yanfa'uh, maka pasti dia akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yata'awwada, yakni ta'awwada maknanya ganti. Yata'awwada maknanya yang menggantikan apa yang dia jauhkan itu. Maknanya kalau orang yang ba'uda an zalika, kata Imam Ibn Qayyim, yang jauh daripada asgha ila kalamillahi biqalbihi wa tadabburihi wa tafahumihi, yang awal, asgha ilaihi wa ila hadithi rasulihi wa bikulliyatihi wa haddathanahu biiqtibasil huda wal ilmi minhu la min ghairihi, Quran dan hadis kan. Barang siapa yang jauh daripada hal tersebut tu apa yang kita bincangkan sebelum ni, mendengar kalam Allah, asgha ila kalamillah, memasang telinga, mendengar, istima' dengan hatinya, mendengar Al-Quran, mentadabburinya, memahaminya, mempelajarinya, mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa prinsip-prinsip kulli yang ada di dalam hadis, maknanya mempelajari hadis, dan dia berusaha untuk mencontohi apa yang ada dalam hadis, maknanya beramal. Bagi siapa orang yang jauh daripada ini, jauh daripada Quran, jauh daripada tadabbur Quran, jauh daripada faham Al-Quran, jauh daripada mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya, jauh daripada hadis, jauh daripada mendengar hadis, jauh membaca hadis, jauh mempelajari hadis, jauh daripada hal tersebut, fala budda lahu an yata'awwadha anhu bima la yanfa'uh, maka tidak pasti yang akan menggantikan keadaannya itu adalah, hal tersebut adalah dia akan disibukkan dengan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Sebagaimana kama anna man amara qalbahu bimahabbatillahi wa dhikrihi, sebagaimana sesiapa atau barang siapa yang mengimarahkan hatinya dengan kecintaan kepada Allah, wa dhikrihi, menyebutnya. Al-Quran adalah afdalul zikr, Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Wa khasyatihi, takutkan kepadanya, tawakkul alaih, bertawakal kepadanya, wal inabati ilaih,
sentiasa kembali kepadanya. Aghnahu dhalika an mahabbati ghairihi wa khasyati wa tawakkuli alaihi. Akan cukuplah baginya hal tersebut daripada menyintai selainnya dan takut dan bertawakal kepada selainnya. Orang yang mengimarahkan hatinya dengan kecintaan kepada Allah dan menyebutnya, takut kepadanya, bertawakal kepadanya, sering kembali kepadanya, selalu kembali kepadanya, kepada Allah, maka itu akan cukup untuk dia daripada untuk menyintai perkara yang lain, untuk takut dan tawakal kepada perkara yang lain. Wa aghnahu aidan an ishqi suwar, dan cukup untuknya juga daripada obsesi terhadap gambaran-gambaran. Maknanya obsesi pada parah rupa, obsesi kepada as-suwar ni maknanya bukan kata parah rupa saja. Semua, segala yang kita kata apa, yang ada selain Allah. Obsesi dengan rupa parah ni paling banyak lah kan, dengan apa dia, yang pertama sekali orang-orang musyrikin lah, mereka paling obses dengan berhala mereka kan, berhalaan mereka, sebab cinta mereka itu ada cinta keberhalaan, bukan cinta tauhid. Dan itu juga orang-orang yang penyembah dunia kan, dia obsesi dengan keduniaan dia, dengan harta benda dia. Abdul dinar, abdul dirham, yang Nabi SAW sebut, ta'isa abdul dinar, abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, hamba pakaian, hamba dinar, hamba dirham. Semua tu adalah obsesi kepada rupa atau kepada gambaran atau rupa paras. Maknanya orang yang hatinya itu diimarahkan dengan cinta Allah. Cinta Allah ni apa maksud dia? Kita, awal yang mungkin sebut tu, maknanya mendengar kalam Allah. Tu cara kita nak tahu ciri-ciri orang itu cintakan Allah, dia cintakan Quran. Yang tak payah kita jauh-jauh kan. Ciri-ciri orang itu cintakan Allah, cintakan Quran, kalam Allah. Cintakan orang yang cintakan Quran. Cinta orang yang cintakan Al-Quran. Cinta ahli Al-Quran. Ciri-ciri orang yang cintakan Allah, cintakan kalam Allah, cintakan Al-Quran. Apa sahaja yang berkait dengan Al-Quran, apa sahaja yang ada ta'alluq dengan kalam Allah, cinta untuk hafal Quran, mencinta penghafal Quran, hafazatul Quran, hufaz Al-Quran, cinta kepada apa sahaja yang membawa kepada kecintaan kepada Allah, cintaan kepada kalamnya, kepada Al-Quran. Misalnya cinta kepada penghafal Quran, ahlullah, hum ahlullah, orang yang hafal Quran dan yang mengamalkan Quran. Cintakan Al-Quran, kalam Allah. Apa sahaja yang membawa kepada kecintaan kepada Allah, yang paling utama kalam Allah. Kemudian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa sahaja yang membawa kepada ajaran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah. Orang yang cintakan Allah, cintakan Rasulullah, ciri-ciri mereka cinta kepada Allah dan Rasul mereka, dan ciri-ciri yang paling ketara lagi adalah ittiba' mereka, mutaba'ah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian cintakan Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kalian akan dicintai oleh Allah dan diampunkan dosa. Maknanya ciri-ciri orang yang cintakan Allah adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyintai Al-Quran, kalam Allah, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan kalam Allah, mengagungkan Al-Quran. Itu ciri-ciri
Yang kita boleh lihat. Jadi orang yang cintakan Allah, orang yang selalu ingat Allah. Orang yang selalu berzikir, mengingati Allah. Yakni mengingati Allah dalam ketaatan. Kata para ulama, bukan maknanya dia hanya melazimi zikir dengan lisan saja, tetapi umum. Orang yang mengikuti ajaran Allah, mengikuti syariatnya, dia adalah orang yang menyintai Allah. Orang yang bekerja dan ditakutkan Allah dalam pekerjaan dia, lalu dia melakukan pekerjaan dia dengan itqan, maka dia adalah orang yang mengingati Allah, zikrullah. Bukan sebatas pada kena beli biji tasbih dulu ke, nak tunjuk kat orang saya banyak berzikir. Orang yang melaksanakan syariat, melaksanakan perintah Allah. Orang yang berniaga dengan jujur, berniaga dengan amanah. Peniaga-peniaga yang mengetahui hukum hakam perniagaan, muamalah. Tajirul amin, peniaga yang amanah, yang jujur. Sadaqa wa barra, yang benar, jujur dan juga yang melunaskan janjinya atau sumpahnya. Tidak menipu dalam timbangan, tidak korup, tidak melakukan korupsi. Maka dia dalam ketaatannya itu, ketika dia meniaga, dia mentaati perintah Allah, tidak menzalimi orang lain, maka dia sedang mengingati Allah. Walaupun kita nampak dia tengah berniaga, tak ada pegang tasbih ke, zikir elektronik ke, sekarang macam-macam orang jual kan, tasbih elektronik lah, tasbih itulah, tak. Dia sedang meniaga dalam keadaan dia takutkan Allah, dalam keadaan dia amanah, dalam keadaan dia maknanya tidak menipu, dalam keadaan dia jujur, maka itu adalah apa? Keadaan, kata para ulama, dia sedang mengingati Allah. Sama juga orang yang bekerja di pegawai kerajaan dan sebagainya, pejabat swasta ke kerajaan ke kan. Ketika dia bekerja, ada orang datang nak bagi dia rasuah, lalu dia pun ingat dekat Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, ya Allah, aku takutkanmu ya Allah. Dalam hati kan dia kata, disebabkan aku takutkan azabmu ya Allah, dan aku takut aku dilaknat kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati dah kan, dalam hati dia tu hadir. Kalau aku ambil ni, aku dilaknat oleh Allah dan Rasul. Kalau aku ambil rasuah ni, lalu dia pun bergetar hati dia, dan dia pun menolak duit kopi ke, rasuah ke yang orang nak bagi dekat dia. Itu tanda dia mengingati Allah. Walaupun kita tak tengok dia pakai kopiah ke, pakai serban ke, pakai jubah ke, atau bawa tasbih, biji-biji tasbih ke, tak ada. Itulah keadaan dia mengingati Allah. Itu kita kena faham. Orang yang menuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu, dia memberi fokus pada menuntut ilmu, maka itu adalah keadaan dia mengingati Allah. Kerana dia nak mendengar tentang ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah Taala perintahkan untuk dipelajari. Walaupun kita tengok dia duduk dekat depan TV dia, pasang ustaz ataupun syekh mendengar sambil dia mencatat ke, atau dia mendengar dengan fokus, atau dia mendengar, maka dia sedang mengingati Allah. Kita kena faham tu. Dia buka laptop, ni hujung minggu, orang lain buka laptop buat benda lain, dia buka laptop, dia buat apa? Dengar dan join kuliah online, kuliah apa, asasi Yayasan Taklim, diploma pengajian Islam Yayasan Taklim, mendengar
Di dalam kereta katakan dia dengar kuliah Ustaz Yunus, Umdatul Ahkam, dengar kuliah Tadabbur Al-Quran Ustaz Ahmad, ataupun Faham Al-Quran Ustaz Ahmad, kan? Dengar kuliah Hadis Hukum Ustaz Kariman, dengar Ustaz mengajar kuliah ini, kuliah Kitab Tauhid, kuliah Fiqh, Hadis Hukum, Tafsir Al-Quran. Ketika itu dia sedang mengingati Allah. Dan itu tanda-tanda dia dibukakan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita faham zikir ini kita sempitkan maknanya hanya pada zikir yang dibacakan secara khusus. Itu satu makna. Kita ada waktu selepas solat, zikir dibagi zikir muqayyad dan zikir mutlak. Jadi itu sebenarnya yang lebih luas difahami oleh ulama salaf. Yakni zikrullah itu, mengingati Allah itu bukan terbatas hanya pada tempat ataupun zikir-zikir tertentu. Tidak terbatas. Itu sebenarnya yang lebih tepat. Sebagaimana yang ditakrirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan juga murid beliau Imam Ibn Al-Qayyim. Baik. Wa idza khala min dhalika sara abada hawahu. Apabila kosong hatinya daripada hal tersebut, tak ada dalam hati tu, tak imarahkan. Sebab tu kita kena imarahkan hati kita. Dalam bulan Ramadan kita imarahkan dengan apa? Ibadat-ibadat yang disunatkan, yang digalakkan untuk kita perbanyakkan di dalam bulan Ramadan. Imarahkan hati kita. Supaya bila kita keluar daripada bulan Ramadan ni juga, imarah itu sentiasa, hati kita itu sentiasa diimarahkan. Bila masuk bulan Ramadan itu lebih lagi. Di dalam bulan Ramadan kita imarahkan hati kita supaya hati kita tidak kosong. Siangnya dengan kita berpuasa. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, menahan dirinya daripada nafsu makan, daripada syahwat, daripada perkara yang membatalkan puasa, kerana Allah, penuh keimanan dan penuh pengharapan, yang mengharapkan pahala daripada Allah, ganjaran daripada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang sebelumnya. Puasa itu amalan yang kita katakan yang dapat mengimarahkan hati kita. Ditambah lagi dengan bacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tafahum Al-Quran, belajar Al-Quran, menuntut ilmu. Hati diimarahkan. Amara al-qalb bimahabbatillahi wa zikrihi, dengan kecintaan kepada Allah dan penyebutan kepadanya. Diimarahkan hati kita. Pada malamnya pula, setelah berbuka puasa, solat, maka adanya pula solat tarawih, maka diimarahkan pula pada waktu malam. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan atau mendirikan qiyam, solat tarawih, solat qiyam, solat pada waktu malam Ramadan, maka akan diampunkan dosa-dosanya sebelumnya. Diimarahkan. Dan kalau di luar bulan Ramadan pun kita ada imarah, kita tidak kosong. Maknanya imarah hati kita ini dengan amalan ketaatan yang silih berganti. Wa idza faraghta fansab. Allah perintahkan kita kalau kita selesai buat satu amalan, maka teruskan dengan amalan yang berikutnya. Bersemangat dengan melakukan amalan yang berikutnya.
Bila selesai satu amalan, maka buat amalan yang lain pula yang kita kata yang Allah mudahkan untuk kita. Kerana apa? Kerana hati kita itu perlu diimarahkan. Perlu diimarahkan. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, barang siapa yang wa idza khala min dhalika sara amad hawahu. Jika hati seseorang itu kosong daripada hal tersebut, kosong daripada ketaatan, maka menjadilah dia itu penyembah hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maknanya kalau hati kita ini tidak diimarahkan dengan amalan ketaatan, maka hati kita akan menyembah hawa nafsu kita. Hati akan menyembah hawa nafsu sendiri. Hati akan menuruti hawa nafsu. Ayu syai'in istahsanahu malakahu wasta'badahu. Apa sahaja yang dia merasakan baik, maka dia akan memilikinya dan dia akan menjauhkannya. Dia akan memilikinya dan dia akan menjauh. Apa yang dia rasa baik, maka dia akan mengambil. Apa yang dia rasa baik juga, dia akan menjauhi. Apa yang dia rasa tak baik, berdasarkan hawa nafsu dia sahaja. Baca Quran, dia kata, oh, beratlah nak baca. Tak payah baca lah. Senang. Tak payah baca lah. Nak solat tarawih, aduh, masjid buat 20 rakaat pula kan. Banyak alasan. 8 rakaat. Yang surau masjid buat 8 rakaat pun tak pergi, 20 rakaat pun tak pergi. Buat kat rumah pun tak buat. Sara abida hawahu. Itu contohlah. Jadi hanya menuruti hawa nafsu. Datang bulan Ramadan, orang semua, orang Islam, orang beriman, semua memberi fokus kepada ibadah, bacaan Qurannya, usaha untuk memperbanyakkan tilawah, bertadarus, qiyam, solat tarawih, bersedekah, tausi'atu 'alal 'iyal, meluaskan nafkah dan juga sedekah kepada ahli keluarga, sebab Nabi SAW kata wabda biman ta'ul, mulakan dengan orang yang di bawah tanggungan kamu. Maknanya kalau kita sedekah, pastikan sedekah sampai dulu, ataupun kita punya kebaikan itu sampai dulu pada keluarga yang terdekat. Ahli keluarga kita dahulu perlu kita utamakan. Wabda biman ta'ul. Sebab itu fuqaha Syafi'iyah menyatakan sunat untuk kita memperluaskan perbelanjaan nafkah dan sedekah kita pada tanggungan dulu. Maknanya ahli keluarga dulu. Jangan pergi derma dekat luar, pergi dekat sini jauh sana, sedekah sini-sini. Tapi anak dengan isteri di rumahnya dibeli makanan yang, ataupun dia bagi makanan yang sebiasa saja. Ataupun tak bagi, ataupun tak beli apa. Makan je lah apa yang ada. Bulan Ramadan pun. Itu sebab cantik fuqaha letakkan, fokuskan dulu pada kerabat yang terdekat, jiran, tetangga, kemudian barulah selain. Itu dia punya ni. Kan? Ada orang sampai bagus kita kata nak memberikan sedekah kepada orang-orang yang susah di luar negara. Tapi pastikan dulu kita, orang-orang di tempat kita itu dulu, orang-orang susah di tempat kita itu dulu, sampai kepada mereka bantuan. Barulah kita orang-orang yang berhajat kan, jiran, tetangga, ataupun kerabat kita atau keluarga kita, ahli keluarga kita, kemudian orang-orang yang terdekat dulu, kita sampaikan dahulu kebaikan tu kepada mereka. Itu yang utama. Kemudian barulah kepada yang jauh. Itu maksud hadis Nabi SAW, wabda biman ta'ul. Mulakan dengan orang yang di bawah tanggungan kamu. Kadang-kadang ada orang
Dia keluar, dia pergi buka puasa dekat masjid, dia tinggal anak isteri dia kat rumah. Anak isteri dia dekat rumah tak tahu makan apa, makan pun ala kadar je ataupun hujah dia kata nak jimat. Dia pergi buka puasa dekat masjid, dia makan kat masjid. Kalau makan sedap-sedap, anak dengan isteri dia tinggalkan di rumah. Isteri dia makan dekat rumah apa yang ada je. Lauk pun dia kata atas alasan zuhud, tak boleh. Tak kena. Maknanya kalau dia nak pergi buka puasa dekat masjid, dekat surau, dia bawa sekali isteri dia, itu lebih baik kan, dengan anak dia kan. Kalau tak mampu, pastikan dia dah sediakan makanan dan sediakan juadah yang selayaknya. Bukan kata dia pergi keluar, dia pergi makan ataupun buka puasa dekat hotel 5 bintang, isteri anak dia makan ikan kering sahaja, makan apa kita kata lauk semalam punya panaskan saja. Itu tidak bertimbang rasa dan tidak melaksanakan tanggungjawab lah. Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah seseorang itu dikira berdosa apabila dia mensia-siakan orang yang di bawah tanggungannya. Ni kena hati-hati. Kadang-kadang ada setengah orang, dia berpemikiran, dia kata tak apa, dia bawa diri. Dia pergi keluar buka dekat masjid ni, pergi surau ni, pergi tempat ni makan. Tengok ni, hari ni buka nasi kambing dekat luar. Anak dengan isteri dia kat rumah tu makan apa tak tahu. Sebaiknya baca kitab-kitab fiqh. Tengok macam mana fuqaha istinbat. Maknanya mulakan, itu cantik kalau kita sepadukan. Mungkin kita takkan jumpa ada orang tunjukkan list sunnah-sunnah pada bulan Ramadan sunnah. Okey, betul, alhamdulillah. Hadis semua. Tapi ada kekurangan dari sudut tadi. Dari sudut apa? Tidak memulakan orang yang paling dekat. Maksudnya kita buat ihsan, kita buat baik, kita mulakan dengan keluarga dulu. Baru pastikan maknanya kerabat kita, jiran dulu. Sama juga orang yang minta nak buat crowdfunding untuk membantu umat Islam yang mengalami kesusahan. Memang ada, kita tak nafikan. Di Yaman contohnya. Di Yaman, lepas pada perang, sampai sekarang, sebahagian saudara-saudara kita memang memerlukan bantuan. Di Syria, di Yaman tu jarang sangat orang dengar kan. Yaman memang memerlukan bantuan. So, kalau ada sahabat-sahabat kita yang buat apa dia mengumpulkan dana untuk membuat bantuan, menghantarkan ke Yaman, itu antara yang digalakkan. Sebab Yaman memang kesian. Lepas pada perang dengan pemberontak Houthi, sampai sekarang maksudnya masih dia orang tu mengalami kesusahan pada setengah-setengah tempat. Sebab memang nak orang panggil apa, nak bila perang ni, sebab kita kena syukur nikmat keamanan. Bila start perang ni, dia ambil masa, makan masa untuk recovery balik. Sebab tu kita doa dalam bulan Ramadan yang mulia ni, Allah memudahkan saudara-saudara kita di seluruh dunia. Tetapi pastikan kita limpahkan rahmat, limpahkan ihsan kepada orang yang terdekat dulu. Kemudian barulah kita fikir nak bantu sekian. Jangan kita lupa kan yang tu. Wabda biman ta'ul. Nabi SAW suruh mulakan dengan orang yang terdekat. Paling dekat ni kerabat, keluarga kita, isteri kita, anak kita, keluarga kita yang terdekat. Kemudian barulah kepada orang yang lain. Sebab itu disunatkan untuk tausi'ah alal iyal. Maknanya meluaskan nafkah dan juga perbelanjaan kepada ahli keluarga. Itu dulu. Ingat. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Bulan Ramadan ni kita nak kejar kebaikan tu. Kadang-kadang orang-orang terlepas pandang kan. Kadang-kadang ialah mungkin terlampau sibuk dengan ni NGO ni, dengan tu, dengan persatuan ni, dengan ni. Dia terlepas pandang kan, mungkin terlepas pandang anak isteri dia ataupun terlepas pandang kaum kerabat dia, jiran, tetangga dan sebagainya. Itu sebab tu dia balik pada basic balik lah. Maknanya mulakan yang dekat kan.
wa anzir ashiratakal aqrabin. Kan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan? Bagi peringatan pun orang yang terdekat. Nak menjaga diri kita pun, jaga diri kita dan juga ahli keluarga kita dulu kan. Tu yang dalam Quran sebut. Nabi SAW kata, "Kafa bil mar'i ithman ay yuday'a man yaqut." Cukuplah seorang itu dikira berdosa apabila dia mensia-siakan orang yang di bawah tanggungannya. Itu kena hati-hati kan. Jadi pastikan kita kata melaksanakan sunnah itu dengan tepat. Kadang-kadang itu sebab apa kita kata, kalau kita lihat konsep maknanya family first kan, family first kan, tu sebenarnya sunnah. Family first tu kan, kadang-kadang ada orang kata ni apa dah, orang semua buat iftar keluar dan sebagainya, tapi dia tak pergi. Kita kena sangka baik dengan sahabat-sahabat kita ataupun dengan kawan-kawan kita ke apa ke. Bukan dia tak mau pergi, tetapi kerana dia ada tanggungan. Kan, kita kena sangka baik. Kadang-kadang ada orang, ya kita tak nafikan orang jemput untuk buka iftar dekat sini, dekat situ kan, tetapi itulah bila jemputan datang tu, dia jemput seorang je. Kan, kawan tu ada tanggungan, ada iyal, ada keluarga, ada anak, ada isteri. Kan? Sebab tu kita jangan cepat bila ada saja macam apa sahabat kita ke, kawan kita ke, keluarga kita ke yang tak boleh nak pergi. Apa majlis berbuka puasa ni kan, jemput dia gini. Kita kena faham situasi. Orang tak sama. Kan? Dia kalau dia jemput tu buat jemputan satu keluarga, boleh lagi. Masalahnya susahlah kalau orang yang ada anak ramai kan. Tak praktikal. Sama juga orang tanya tentang solat tarawih bawa anak-anak kecil. Itu perlu diteliti balik. Kalau anak dia seorang dah besar 7-8 tahun, dia pergi, tak ada isu. Sebab selalu 7 tahun tak buahlah anak tu dengar cakap dia akan solat sebelah bapak dia, lain cerita. Tapi kalau anak 5, 6, 7 orang, anak kecil-kecil lagi 5, 4 tahun, kau nak pergi masjid, kemudian kau nak solat tarawih, kemudian kau nak biar anak kau main dekat masjid tu buat bising, kemudian atas alasan tak apa, biasalah budak-budak memang buat bising. Tak boleh macam tu. Tak bertanggungjawab. Kalau orang tanya kan, mana satu yang utama untuk orang yang ada keluarga, khususnya anak-anak kecil? Dia bawa anak dia pergi masjid solat tarawih ataupun dia kekalkan di rumah dan dia pergi solat tarawih tak bawa anak dia? Lebih kalau dia bawa anak dia tu dapat mengganggu jemaah lain. Budak-budak zaman sekarang, kita tahulah. Sebab kita dulu pernah kecil, kita dulu pun macam tu, kita tahu. Kecil. Main sana, buah sana kan. Macam ni. Tapi itulah, satu lagi keselamatan anak-anak tu. Siapa boleh nak jamin? Zaman sekarang ni tak boleh harap lah sekarang. Kat masjid pun orang merompak. Kat masjid pun orang mencuri. Curi tabung ni kan. Jadi keselamatan tu dah kurang. Tu lagi anak-anak kita yang kecil-kecil ni, takkan kita nak biar macam tu saja. Jadi kalau ikut mazhab Imam Malik, memang fatwa Imam Malik memang kata kalau anak itu mengganggu, boleh mengganggu jemaah lain, maka tidak dibawa. Tak kira usia lah. Anak tu tak dibawa. Adapun hadis yang melarang kanak-kanak untuk pergi ke masjid itu hadis dhaif jiddan. Hadis lemah sangat, tak boleh jadi hujah. Jadi kita macam mana kita nak himpunkan, boleh bawa anak kalau anak kita itu sudah dapat menjaga dirinya sendiri. Maknanya dia dengar cakap, maknanya dia pergi solat dengan ayah dia atau solat dengan mak dia ke, tak main. Tapi kalau kita bawa anak tu pergi, anak tu main kacau orang, naik atas belakang orang ke atau kacau ke, kita tak boleh bagi alasan dia budak lagi. Tak, kita sebagai bapa, parents kena ambil tanggungjawab.
sudah tahu anak engkau tu tak boleh dikawal, tak payah bawa. Tak payah bawa. Tak payah bawa. Tapi macam mana saya nak dapat pahala? Sama ada engkau pergi datang seorang ataupun kau solat tarawih kat rumah, tak ada masalah. Sebab ada kita kata apa? Nak jaga anak tu. Kan? Ada isu. Kalau dia ni kita kena faham situasi macam ni lah. Selalu orang tak berapa tak berapa faham. Macam tadi kan. Jemputan tak datang. Sebab bukan seorang. Orang anak ni dia lain kalau anak dia dah besar-besar, anak kecil-kecil ni. Kita kalau tengok anak kita 5, 4 tahun ni memang dah dia buah lah. Dah waktu dia main kan. Kita solat. Even kita solat kat rumah pun tak boleh nak kawal. Bayangkan kalau macam mana kalau solat kat masjid surau. Sebab tu tak digalakkan untuk bawa kalau anak itu dapat mengganggu jemaah lain. Tapi kalau kat masjid tu ada sedia tempat main lain lah cerita kan. Masalahnya tak ada lah kan. Ada setengah masjid dia buat tempat playground kan kat luar kan. Ni kat masjid mana. Tapi kena ada orang jaga juga kan. Last kali seorang saja yang boleh solat kan. Kalau mak dengan ayah tu nak solat tak boleh. Dia mesti kena salah seorang tu korban kan. Dia maknanya ibu yang jaga dekat rumah tu dia kena jaga dulu anak dia sampai tidur baru boleh solat. Selalu dia macam tu. Kalau anak dah ramai, anak kecil-kecil ni selalu macam tu. Jadi apa bagi ibu-ibu yang jaga anak ni, adakah dia akan dapat pahala? Seperti mana orang yang dia akan dapat pahala kalau dia solat pada waktu malam, maknanya dia akan dapat. Cuma tak samalah dengan pahala orang yang solat tarawih di masjid. Tapi dia akan dapat juga pahala qiyam. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Nanti kita kena faham. Itu situasi yang perlu kita perinci kan. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak faham kan. Dia tak faham. Sama juga dia bersangka buruk dengan orang kan. Maknanya tak boleh pergi jemputan dia dan sebagainya. Kalau dia jemput satu family tak apa. Masalahnya jemput seorang kan. Tak boleh. Kan? Sebab family first tu memang sebenarnya sunnah. Memang sunnah family first. Family first tu kan? Bukan daripada orang putih ke, bukan daripada barat ke, bukan daripada memang sunnah Nabi kita SAW. Kita nak bawa dalil banyak lah. Banyak dalil yang menyokong apa yang kita sebut tadi. Jadi kita kena faham. Baik. Macam mana boleh pergi ke situ? Sebab ada orang yang dia tak ada keuzuran, tak ada apa-apa penghalang, tetapi dia bermudah-mudah meninggalkan, kita kata apa? Kelebihan fadilat yang ada dalam bulan Ramadan. Itulah orang yang dia hanya menyembah hawa nafsunya dan syai'un istahsanahu malaku wasta'badahu. Wasta'badahu maknanya dia telah menjadi hamba, bukan menjauhkan tadi. Sama juga anda sebut, anda punya mata ni tak anda baca ista'badahu, istab'adahu. Si mata ni jadi tukar. Istab'adahu menjauhkan kan. Ista'badahu menjadi hamba, menjadikan sesuatu tu hamba kepada hawa nafsu dia. Contohnya macam tadi, dia tak ada apa-apa kita kata komitmen, dan akhir sekali dia hanya mengikut hawa nafsu. Sama juga orang yang membazir dalam bulan Ramadan misalnya. Pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan tak salah kan. Harus. Orang yang berniaga kat bazar Ramadan pun tak salah juga. Dia berniaga untuk berniaga. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dia halal. Harus. Tetapi yang boleh jadi sampai tahap haram kalau membazir. Niaga pun kalau dia jual tu kalau melampau-lampau sangat sampai buang makanan dan sebagainya, sebab tu dia kena calculate, dia kena kira kan. Dia jangan nak jual semua sekali buang, ataupun last sekali kalau tak buang ni yang bahaya sekali bila dia pergi recycle. Ni bahaya.
Kuih kari pap yang semalam dia pergi jual balik yang esok, tengok-tengok orang beli, kena keracunan makanan. Wal'iyadzubillah. Nanya kat orang, buat zalim kat orang dalam bulan puasa ni pula. Nak berniaga betul dah, tapi tak kena cara tu. Sebab tu kenapa Islam melarang perbuatan membazir ni? Maknanya peniaga pun dia seeloknya peniaga ni dia, kalau dia tak buka gerai ataupun dibuat kat rumah ke apa ke, dibuat daripada rumah ke apa, minta tempahan dulu. Itu lebih baik. Ramai dah kalau kita tengok orang-orang yang niaga style dia ambil tempahan. Sebab supaya nak elakkan daripada pembaziran. Elakkan daripada pembaziran. Selalunya yang jadi masalah jual ni dia pergi jual juadah yang semalam punya tu, ni sebab dia tak mau buang. Ataupun dia rasa macam elok lagi. Tapi bila pembeli beli, Allahu Akbar, nihaya tu. Zalim dalam bulan Ramadan yang mulia ni berlaku zalim. Jadi sebab itu Nabi SAW memang benar sabda Nabi SAW, inna tujara fujarun. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata, inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamah fujaran. Kebanyakan peniaga, pedagang, kebanyakannya adalah jahat. Fujar Nabi kata, jahat-jahat, orang jahat-jahat. Illa man barra wa sadaqa, kecuali peniaga yang jujur dan amanah. Bukan kata tak ada peniaga jujur dan amanah. Alhamdulillah kita jumpa peniaga dengan yang jujur dan amanah ni ramai. Dalam negara kita ni kalau kita nak tengok yang jujur dan baik hati, yang amanah tu ramai. Tapi yang Nabi SAW kata tu ramai juga yang tak jujur. Fujar, yang jahat. Yang jahat ni macam mana? Macam tadi. Fujar ni juga, kena faham ni. Fujar ni juga orang yang meniaga, yang menipu. Tulis dekat situ, kari pap, inti daging, inti apa? Sebut-sebut makanan ni maksudnya. Inti apa? Kentang. Tapi dalam dia inti angin. Ni hati-hati. Takut masuk dalam fujur, takut masuk dalam fujar, dalam golongan fujar. Jadi bila kalau meniaga tu, meniaga dengan amanah. Meniaga dengan benar, jujur. Orang pun akan suka. Termasuk fujur dalam perniagaan, ni kan kita kena sebut, adalah meletakkan nama-nama yang jahat atau nama-nama yang buruk, yang keji ataupun yang lucah pada makanan. Itu masuk fujur. Ni jarang orang tak pernah dengar lagi, tapi ada sekarang ni. Sampai masuk dalam berita. Masuk dalam berita, dinormalisasikan pula. Allahu Akbar. Kita tengok tu macam mana kan? Makna kata sekarang ni kita nak pergi bawa anak kita, Ana sendiri memang tak pergi dah berapa tahun dah tak pergi. Bazar Ramadan memang tak pernah pergi dah berapa tahun dah. Last pergi 2000 sebelum PKP, lama dah. Tu pun pasal kita nak beli, pasal tak masak kan. Tapi tak pernah pergi dah. Start PKP tu memang tak pernah pergi. Sampai sekarang tak pernah lagi lah pergi Bazar Ramadan. Tapi kita duk tengok lah dekat YouTube tu, orang duk pergi Bazar Ramadan kan. Tengok dia jual apa kan. Itu je. Tapi kita tak pernah pergi lama lah. Tapi bila kita tengok berita yang menyedihkan, kita kena sebut lah. Kita kena ingatkan. Pakat-pakat kita beringat lah. Maknanya ada orang yang mungkin dia over excited, dan ni puncanya kerana mungkin dia menyangka maksudnya harus benda tu. Meletakkan nama-nama yang bukan kata, kalau nama yang ada dua makna kan, double meaning tu, ialah sebaiknya tak payahlah letak nama pelik-pelik ni kan. Nama yang pelik-pelik, lepas tu lucah, kemudian nama yang kotor-kotor, yang jijik, benda-benda yang tak sepatutnya letak pada nama tu, makanan tu. Kita nak makan benda tu kan, juadah tu. Kemudian kita kena faham, bila kita tulis poster ke ataupun apa tu, tulis benda yang tak baik tu, ataupun benda tu ada double meaning ke sekalipun, dia akan membawa kepada fujur. Dia akan membawa kepada, kita kata, rafath, yang Nabi SAW larang kita ketika bulan puasa. Lebih dahsyat larangan.
Saumun junnah. Puasa itu perisai. Sepatutnya puasa tu kita jadi shield kita untuk elak kita daripada ucap benda-benda yang tak baik. Tapi kita pergi tulis. Niaga pula, orang ramai tengok. Kita tulis apa benda membawa kepada memanglah kita tak sebut tapi hukum dia sama. Orang baca, orang tengok apa benda nama ni pelik. Kalau ada macam yang nama-nama pelik ni, pembeli ni dia kena tak payah beli. Sebagai tunjuk sebagai boykot kan. Tak payah beli yang pelik-pelik ni. Kan? Suruh dia letak nama pelik-pelik beli supaya kita ajarlah. Maknanya kita ada pilihan kan. Kalau orang yang pergilah kan. Kalau tak pergi macam mana tak pergi? Tak pergi pun bazar Ramadan. Tapi kita nak kata tak, kita nak kata benda pergi bazar Ramadan ni dia macam ni di pasar bazar Ramadan dan sebagainya kan. Ada setengah orang, ini anda nak bagi satu peringatan. Dia tak nak pergi. Macam dia ada pendirian untuk tak nak pergi bazar Ramadan. Sebab dia kata membazir. Okey, tak ada isu. Ataupun dia kata dia tak berhajat, tak ada isu. Tetapi dia tidak boleh mengatakan orang yang pergi ke bazar Ramadan tu membazir. Faham tak? Dia tak boleh jatuhkan hukum semua orang yang terlibat dengan bazar Ramadan tu semua zalim ke, semua membazir ke, semua tak berguna ke, semua puasa dia pun tak betul ke apa ke. Itu ghulu, melampau. Anda sebut ni pasal ada orang yang dia berpemikiran macam tu. Sedangkan tak betul. Kan nabi-nabi Allah Taala kata apa? Yamshuna fil aswaq. Para nabi dan rasul mereka apa? Berjalan di pasar. Yamshuna fil aswaq maknanya apa? Menunjukkan keharusan dan menunjukkan itu tabiat kita kata manusia. Kan? Dalam ayat surah Al-Furqan kalau tak salah kan. Ayat 20 kan. Surah Al-Furqan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan orang-orang yang tertentu yang makan, minum dan berjalan di pasar-pasar. Maknanya syarat kepada kita, nabi-nabi dan rasul ni mereka manusia biasa dan mereka juga berjalan di pasar. Jadi menjawab ada pemikiran, sebahagian pemikiran ni beranggapan pergi ke pasar atau pergi ke bazar Ramadan ni boleh menjatuhkan maruah. Dia berkata. Ini ghulu. Atau pergi ke pasar orang tu tak fiqah. Pergi ke bazar Ramadan orang tu macam fasik. Pergi bazar Ramadan orang tu jatuh keadilan dia. Siapa punya ajaran ni? Bertentangan dengan Quran. Dia pun salah faham tentang apa yang ulama bahaskan tentang khawarimul muru'ah. Perkara yang boleh menjatuhkan maruah ni adalah pergi ke pasar tanpa tujuan ataupun pergi ke pasar tak menjaga pandangan, tak menjaga adab, membuat kezaliman ataupun buat bising ataupun mengganggu jalan orang, ataupun pergi tanpa arah tujuan, pergi duduk melepak dekat pasar, itu baru boleh menjatuhkan maruah. Tapi kalau dia pergi pasar meniaga, nak cari rezeki, kawan tu nak cari rezeki meniaga bulan Ramadan, jual kuih, jual tepung pelita ke apa, harus, dan tak menjatuhkan dia punya keadilan. Ni kena faham ni. Ada orang disalah faham. Dia kata kalau dah jadi dah mengaji agama, dah gini-gini tak boleh pergi. Ni ghulu, melampau. Ataupun setengah orang yang dia tak mau pergi bazar Ramadan, dia tak mau pergi pasar, dia tak mau pergi bazar Ramadan kan, bulan Ramadan kan. Dia akan menghina orang yang pergi, ataupun dia akan macam sinis, pergi ni semua ni membazir dan sebagainya. Tak boleh. Kita kalau tak mau pergi, kita pilihan kita tak pergi, tak pergi. Tapi kita tak boleh kata kat orang jangan pergi. Membazir kalau pergi. Ini dhabit ghulu. Maknanya orang tu boleh jatuh kepada ghulu, melampaui batas apabila perkara yang diharuskan oleh Allah dijadikan haram. Ini kena faham betul-betul. Dan ini ciri-ciri khawarij.
Ciri-ciri Khawarij, benda yang harus dia jadikan haram. Benda yang halal dia jadikan haram. Benda yang ditukar. Ini disebutkan oleh antara pengkaji tentang ciri-ciri Khawarij ni yang Syekh Ibrahim Al-Muhaimid dalam kitabnya Al-Qissatul Kamilah fi Khawarij Asrina. Al-Qissatul Kamilah, tesis dia. Dan dia ada senaraikan ciri-ciri kan antaranya macam ni. Dan juga disebutkan oleh guru kami Syekh Ghalib As-Sa'idi, guru akidah di Universiti Islam Madinah, Ghalib As-Sa'idi, ketika mensyarahkan kitab Ithaful Qari bita'liqat ala syarh sunnah al-Imam Al-Barbahari. Syekh Ghalib As-Sa'idi dia sebut benda yang sama. Sebab tu Khawarij kan, kalau dia tengok pakai Khawarij zaman sahabat kan, Ibnu Abbas, zaman Ali. Kan Ibnu Abbas pakai baju cantik sikit kan. Baju cantik, dia pun terus kata Ibnu Abbas sahibud dunia. Dia kena hati-hati. Sama juga, ciri-ciri Khawarij tu ada pada orang. Oh, orang tu pergi bazar Ramadan sikit je, oh dunia. Engkau tak mau pergi, tak apa. Tapi jangan kau kata orang yang pergi bazar Ramadan ke, meniaga kat bazar Ramadan ke, dan pergi ke bazar Ramadan ke. Tapi dia kata maksiat, ada orang buka aurat, ada muizik, ada bercampur ikhtilat. Itu memang kita kata itu benda yang maksiat, tetap maksiat, tapi tak kita kata menjatuhkan semua. Kita tak boleh jadikan semua yang ada dalam apa yang ada dalam kemaksiatan yang ada dalam satu tempat itu hujah untuk mengharamkan semua. Itu dah jadi macam Khawarij. Bahaya pemikiran macam tu. Ya, kita tak setuju kan pergi di bawah, di luar kita kawalan kita. Kalau kita dah tengok sampai tahap dah pack kan, tempat tu sampai dah pack sangat, dah bercampur, dah bercampur lelaki perempuan tu dah rapat sangat, kita boleh ambil keputusan untuk tak pergi. Kita ada pilihan kan. Tapi ada tempat yang tak ada, maknanya pergaulan, maknanya ikhtilat itu tidaklah sampai tahap sampai macam tu. Tapi ada tempat memang pack sangat. Itu berkait dengan bazar Ramadan. Bukan bermaksud kita bermudah-mudah, maknanya macam tadi. Siapa yang pergi saja terus dunia. Terus. Dia kata macam fasik. Hati-hati. Pemikiran Khawarij ni ada. Sebab apa dia cakap itu? Ana sendiri, Ana tak kita memang tak berminat juga nak pergi bazar Ramadan ni. Tapi kita dah lama tak pergi dan memang berapa tahun dah kita tak pergi. Tapi kita tak boleh. Betul tak? Kita zalim kalau kita kata orang yang pergi ni semuanya dunia. Semuanya nak makan je. Semuanya nafsu. Semuanya hati-hati. Nanti macam kita anggap macam kita, dia jadi ujub lah sekali. Bahaya. Boleh jadi orang yang meniaga dekat bazar Ramadan tu boleh jadi lebih bertakwa daripada engkau. Engkau yang memperlekehkan orang yang pergi bazar Ramadan. Hati-hati. Tak boleh macam tu. Ada je kan, kalau kita tengok orang-orang yang baik-baik yang meniaga kat bazar Ramadan, ramai je. Orang yang bertakwa, kita pun tak tahu dia wali Allah ke apa, dia nak cari sumber yang halal, dia nak cari rezeki yang halal. Ada. Jangan kita sangka buruk sesama orang Islam. Itu poin dia. Ciri-ciri Khawarij ni ada. Ana sebut ni sebab kita nak bagi ingat. Macam mana boleh jadi melampaui batas tadi? Ghulu tadi. Benda yang tak haram kita haramkan. Tak boleh. Kita tak mau pergi, pilihan kita. Saya berpendapat bazar Ramadan ni banyaknya membazir. Tak masalah. Kan? Sebab saya cukup saja makan, masak dekat rumah, saya tak mau pergi. Tapi kamu tak boleh paksa orang lain, orang ada yang bekerja, orang yang ada yang tak sempat nak masak, ada ibu yang bekerja ke, ataupun ada orang yang ada macam-macam urusan, dan orang perlukan kepada makanan, hajat, keperluan. Dan jangan melampau lah. Dobit dia sama juga orang yang pergi bazar Ramadan pula, kena kawal nafsu lah. Kan kena kawal nafsu.
Jangan pergi beli sana, beli ini, beli itu, lepas tu balik buang. Itu kita tak setuju kan. Maknanya itu kita kata kita pertengahan, maknanya bukan kita mengharamkan sesuatu yang Allah halal, bukan juga kita berlebih-lebihan sampai masuk dalam israf. Allah perintah kita kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan kalian melampaui batas. Allah tak larang kita untuk makan dan minum. Nak masuk bulan Ramadan kan. Ada orang dia kata tunggu bulan Ramadan ni, inilah waktunya sedap kita nak pergi beli dekat bazar tu, murtabak. Salah ke? Tak salah. Allah kata kulu, makanlah. Masuk bulan Ramadan dia kata, oh ni ada bazar Ramadan ni. Dia jual ayam apa? Ayam katira katakan. Soya cincau. Salah ke? Tak salah. Allah kata washrabu. Allah kata minumlah. Yang salah apa? Wala tusrifu. Yang salah kalau kamu tusrifu, kalau kamu melampaui batas, membazir. Itu yang salah. Beli sampai tak ingat dunia, beli-beli tak makan. Buang saja. Itu yang kita perlu ingatkan. Membazir tu saudara syaitan. Tetapi orang yang satu lagi yang nak lawan pembaziran tu, yang nak betul lah niat orang yang tak mau pergi bazar Ramadan ni, asalnya niat dia baik. Dia nak elakkan pembaziran dan dia tengok dah pembaziran yang berlaku. Tetapi dia ada sikit melampaui batas. Bila dia kata jangan pergi. Atau siapa yang pergi dia macam pelekeh kan. Sebenarnya pemikiran ni ada pada sebahagian orang yang beragama. Ana cakap ni pasal ana pernah banyak juga orang yang macam ni. Dia pasal dia salah faham, dia baca kitab tak. Dia salah faham baca kitab kenyataan ulama, dia salah faham. Dia ingat pergi pasar je terus jatuh. Boleh jatuh fasik. Sebab tu anda pernah bertemu dengan seorang ni, dia orang agama, dia ada pemikiran macam tu. Tak boleh jatuh muruah, dia kata. Pergi orang mengajak agama pergi pasar, pergi shopping mall ke, dia kata jatuh muruah. Itu maruah. Tu anda pernah bincang dengan seorang ni, anda bawa ayat ni. Surah Al-Furqan ayat 20. Kamu nak cakap apa? Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Yani para nabi dan rasul mereka berjalan di pasar-pasar. Menunjukkan keharusan. Dan sebab itu orang kafir, sebab itu kita kata pemikiran yang macam anggap tak boleh pergi pasar ni, maknanya boleh jatuh maruah ni semua sebagainya. Kalau jatuh maruah tu, kalau kau pergi pasar, kau pergi tak jaga pandangan, kau pergi buat benda sia-sia, kau pergi buat maksiat ke, itu memanglah sepakat ulama kata memang jatuh maruah. Tapi pergi kan, jalan dia, bawa anak-anak dia pergi nak beli makanan pun takkan jatuh jatuh maruah kot. Sebab itu ada benda ni memang ada pemikiran tu. Sebab tu anda kata dia sebenarnya ciri-ciri pemikiran, ciri-ciri khawarij, ideologi khawarij. Sebab tu kita jangan gulu dalam bertindak. Kalau kita buka dalam tafsir ulama, disebutkan oleh antaranya Al-Imam Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, disebutkan bila ulas tentang ayat dalam surah Al-Furqan ayat 20, dia kata ini menunjukkan dakwah itu perlu dakwah para nabi dan rasul itu juga antaranya adalah memberi fokus kepada majami'in nas. Maknanya tempat perhimpunan manusia. Pasar. Jadi orang yang meniaga kan, kalau orang yang beriman, orang yang baik-baik ni tak pergi turun meniaga, habis penuh tempat niaga-niaga tu orang yang tak baik. Sebab tu ada unsur-unsur, ada kita kata ada unsur dakwah dalam perniagaan pun. Kan? Kita seronok tengok ada sahabat-sahabat kita meniaga yang baik-baik ni. Kan? Kita pun support. Tetapi bukanlah kita nak kata kita nak menyeru kepada berlebih-lebihan. So la ifrat wala tafrit. Itu yang sebaiknya. Jangan sampai nanti
bila ada orang keluar fatwa kata haram pergi mazar Ramadan, bahaya. Haram pergi ke pasar, haram. Itu dah jadi ghulu. Kan? Memang dalam hadis disebutkan tentang pasar ni adalah tempat yang paling buruk, tempat yang paling aswaul hal, aswaul makan. Tempat yang paling buruk adalah pasar-pasar, dan tempat yang paling baik dan paling dicintai Allah masjid-masjid. Memang ada hadis. Tapi adakah bermaksud celaan Nabi itu adalah bermaksud secara total? Maknanya jawapannya tidak. Kan? Pasar-pasar memang syaitan suka pasar-pasar, kan? Dan sebagainya. Tapi bukan bermaksud pasar-pasar dan bazar ke apa itu adalah tempat yang dilarang. Kalau tak, kita jadi apa beza kita dengan orang musyrikin, orang kafir, kan? Orang kafir, orang musyrikin, depa antara hujah depa tak mau beriman dengan Nabi Muhammad, depa kata apalah Nabi ni berjalan kat pasar. Kan? Wa yamshuna fil aswaq. Kan? Apalah Nabi ni? Kenapa tak turun malaikat? Itu dalam ayat 7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka orang musyrikin pula berkata, mengapa rasul ini makan, minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia lain? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya supaya malaikat itu turut memberikan peringatan dan amaran bersama-samanya. Orang musyrikin punya perkataan. Takut kita nanti kita punya kononnya nak jaga agama, kita jadi macam orang musyrikin. Siapa punya perkataan tu? Orang musyrikin. Dia kata, kenapa Rasul ni jalan makan, minum dan berjalan di pasar? Kan? Berjalan di pasar pun jadi masalah. Itu kan kata dia. Kita kata pergi bazar Ramadan pun jadi masalah. Menyindir orang yang pergi bazar Ramadan. Ada yang kadang-kadang melampau. Ada orang yang memang kita tak nafi ada bentuk pelampauan. Seakan-akan macam benda tu dosa. Kan? Kita kata kita yang tak pergi bazar Ramadan, kita tak kata macam tu. Kan? Kita boleh pilih, kita tak pergi, tapi jangan kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Itu penting. Kan? Tapi orang yang ghulu ni, dia akan jadi ghulu sampai bila macam itulah ghulu. Macam isu dulu lah, kan. Kalau kita tak mau ambil vaksin, contoh yang dulu kan, isu dulu, terpulang. Tetapi jangan kita semua yang ambil vaksin ni pandang macam semua Yahudi belaga. Sama juga yang ambil vaksin. Janganlah pandang orang yang tak mau ambil vaksin tu, ni semua ni teori konspirasi semua ni tak betul belaka. Sama je dua-dua tu. Duk bergaduh, kan. Masuk ni sama juga. Duk bergaduh, perlu atau tak pergi bazar Ramadan? Tak perlu. Perlu, tak perlu. Bergaduh. Masuk bulan Ramadan. Mana? Baca Quran tadabbur ke afdal? Baca Quran banyak khatam. Duk bergaduh. Yang penting kamu baca Quran. Dia baca Quran. Kan? Berkait dengan baca Quran, yang mana afdal, kan? Khatam banyak baca ataupun dengan khatam banyak, ataupun banyak baca ataupun tadabbur. Sebahagian sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, mereka berpendapat tadabbur. Jumhur ataupun ramai di kalangan salaf berpendapat memperbanyakkan bacaan, dan termasuk dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibn Qayyim tarjihkan tadabbur. Tapi tak ada ulama yang kata yang nak baca tadabbur boleh pelekeh orang yang baca banyak. Yang baca banyak pelekeh orang yang tadabbur. Itu tak boleh. Yang terbaik adalah menghimpunkan antara kedua-duanya. Banyak baca, maknanya banyakkan bacaan Quran kita, dan dalam masa yang sama juga ada waktu yang kita peruntukkan untuk tadabbur. Dan sebab ni bulan Ramadan, bulan Quran, syahrul Ramadanan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran. Jadi kita agungkan Quran dengan kita banyak baca
dan kita tadabbur. Tadabbur ikut kelas tadabbur, kelas faham Quran, kelas tafsir. Tu tak kira dah masuk dalam tadabbur. Kelas agama pun kira tadabbur dah. Kalau dah kelas tu mengajar tentang Quran, mengajar tentang agama, tentang Islam. Pengajian agama tu kira tadabbur dah tu. Sebab itu isi kandungan Al-Quran kan. Dan dia kenalah ada baca. Jangan terpedaya dengan orang yang kita geng-geng tadabbur dah, tak apa, kita tak payah baca. Ini talbisu iblis juga. Nanti kau apa pelekeh pula orang yang banyak baca, orang yang tak apa. Ni tak mau kita tak mau macam tu. Kita nak beramal biar dengan ilmu. Kemudian kalau ada perbezaan dari sudut amalan, dari sudut kita kata apa, bagaimana Allah kata kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbuka a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap kalian ini beramal dengan apa yang Allah permudahkan, apa yang menurut tabiat dia. Ada orang yang Allah mudahkan dia untuk baca, memang dia khatam banyak. Dia banyak baca Quran, dia ulang. Dan bila dia banyak ulang tu, makna-makna Al-Quran, kalau orang yang faham lagi, dia memang afdal lah. Kalau dia banyak baca kan, banyak sampai khatam berapa kali, dia banyak dan bacaan dia pun bagus dan dibaca dengan laju, dengan menjaga makhraj huruf, hukum tajwid dan memahami maknanya. Ulama kata kelebihan dia akan menetap, makna-makna yang Quran yang dibaca tu akan menetap dalam hati dia. Tu kelebihan kalau kita banyak baca. Yang tu yang disunatkan kalau kita buka dalam kitab-kitab fuqaha mazhab Syafi'i. Fiqh mazhab Syafi'i memang disunatkan untuk memperbanyakkan tilawah dan tadarus Quran. Kalau kita banyak baca, maknanya makna Quran tu melekat cepat. Banyak kita baca. Kalau kita baca pilih untuk tadabbur, kita tartil dan baca dengan tadabbur, maknanya ta'anni, baca dengan kita tengok tafsir dia, kita perhatikan, kita teliti, faham, tadabbur. Itu juga bagus untuk mengukuhkan pemahaman kita terhadap Quran. Cuma ada side, ada orang panggil ada side negatif yang ulama bahaskan. Kalau orang yang baca banyak tapi tak faham, dia ada something yang dibimbangi. Kata para ulama, takut dia baca, dia hanya kejar banyak, dia tak faham. Dan dia kejar banyak pula bila ada gangguan-gangguan datang ujub pula, ini sebab tu kena proses tazkiyatun nafs tu kena berlaku juga dalam bulan Ramadan. Jangan dia baca tu kemudian dibaca banyak-banyak khatam. Saya telah khatam. Mulalah cerita kat orang, mulalah upload, kemudian membawa kepada ujub. Sia-sia saya jadi banyak baca Quran. Dan paling dibimbangi lagi yang side negatif kalau yang banyak baca ni tanpa pemahaman, dibimbangi bila dia terlampau banyak baca Quran sampai dia tak faham dan dia hanya kejar nak khatam saja. Dia tak ada bahagian untuk pemahaman tu, dia tak ada tadabbur, tafsir tak ada. Dibimbangi dia jadi golongan yang Nabi SAW ancam. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Orang yang baca Quran tetapi tak sampai, melainkan Quran tu hanya pada kerongkongan dia saja. Dia keluar daripada Islam sebagaimana anak panah keluar busur, anak panah keluar daripada busurnya. Jadi khawarij. Jadi macam orang khawarij. Itu kita tak mahu tu sebab ahli bid'ah ramai. Itu yang kita tak mahu. Sebab apa? Kita bawa ana sendiri lebih suka untuk bawa tarjih Imam Ibn Qayyim. Sebab apa? Sebab memang kita di zaman bid'ah banyak. Orang hak baca Quran ni ramai. Tapi hak nak ikut sunnah tu sikit. Baca Quran, alhamdulillah kita suka orang baca Quran. Bukan kita tak suka baca Quran, tapi kita kena balancekan dengan dari sudut pemahaman, tadabbur, tafsir. Kita kena orang panggil bagi kesedaran dalam masyarakat ni, bukan banyak baca saja tapi kena usaha untuk faham. Kalau tak, apa beza kita dengan Khawarij? Khawarij dia baca Quran lagi dahsyat daripada sahabat. Ini point dia, that's the point. Dan sebenarnya
Asal bagi Quran ditadabbur. Asal bagi Quran ditadabbur. Asal bagi Quran ditadabbur. Asal penurunan Al-Quran untuk ditadabburi. Dan apa? Liyadabbaru ayati dalam surah Sad kan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ni sebuah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, kitab yang banyak faedah, keberkatan, manfaatnya untuk mereka memahami. Liyadabbaru ayatihi. Allah suruh kita tadabbur. Itu asal. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah tempelak orang yang tak hafal, orang yang tak apa bagi tak mentadabburi ayat-ayat Allah. Itu asal. Bacaan, tilawah itu wasilah untuk membawa kepada pemahaman, untuk bawa kepada tadabbur. Sebab tu kalau kita terlampau fokus pada tilawah saja sampai kita mengabaikan tadabbur, itu yang kita kata takut jadi macam khawarij. Yang mana lagi yang lebih orang panggil apa, risiko lebih tinggi untuk jatuh kepada jadi khawarij? Bila baca Quran tak faham. Bila baca Quran tak faham. Sebab tu kena balance. Kena seimbang. Itu yang tepat. Dan jangan bergaduh lah. Kalau ada orang tu dah faham Quran, dia boleh faham Quran, dia nak pilih untuk banyak baca, itu terpulang lah kan? Yang penting dia baca Quran. Orang yang nak tadabbur. Tapi janganlah yang geng-geng tadabbur pula mempelekehkan pula orang yang banyak baca Quran, tuduh orang khawarij ke apa. Tak kena lah kan? Kita sekarang ni kita kena tengok kita punya situasi, keadaan. Ramai orang faham Quran ke tak faham? Ramai yang tak faham. Usaha untuk bawa kepada pemahaman, kelas tadabbur, banyak kan ustaz-ustaz buat kelas tadabbur, faham. Itu yang kena digiatkan. Tapi bila sampai bab nak bincang tentang mana lebih afdal tu, kita tak boleh nak kata ini paling afdal, ini paling afdal, kemudian kita tinggalkan. Kemudian kita macam tak perincikan. Mana sebenarnya? Sebenarnya kalau orang yang tadi kalau dia tadabbur dapat meningkatkan pemahaman dia, ketakutan dia, khasyah dia, itu lebih baik pada dia. Kalau dia baca banyak tapi dia tak menambahkan ketakwaan, kita tengok diri kita sendiri. Kita tengok diri kita, jangan tengok orang lain. Mana yang lebih bermanfaat pada kita? Kita banyak baca tu lagi menambahkan ketakutan dan menambahkan keimanan kita kepada kalamullah, kepada kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Silakan, banyakkan baca. Khatam banyak kali pun tak apa. Tapi kalau kita banyak baca tu, kita rasa macam banyak baca. Lepas tu, alhamdulillah saya dah sampai juzuk ke 15. Malam ni alhamdulillah sampai. Lepas tu duk ujuk pula. Itu kena muhasabah. Waktu tu dia kena muhasabah. Rupanya aku tak faham lagi Quran. Jadi buka tafsir. Dengar kelas-kelas faham Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran. Banyak kat Yayasan Taklim, tempat-tempat lain. Dengar kan, tafsir Quran macam tu. Macam itulah sebenarnya. Bukan kita asyik nak blame asyik nak tengok siapa yang lagi banyak duk. Jangan. Kita tak boleh didik masyarakat kita macam tu. Ataupun kita macam, saya boleh baca banyak, saya boleh khatam banyak, kamu semua kena ikut macam saya. Jangan, tak boleh ke? Dia hulu juga. Sebab itu nak mencapai ihsan, tahap ihsan kan, dan juga kita kata ahsanu amala aswabuha wa akhlasuha, itu bukanlah senang. Mutaba'ah. Sebab tu Nabi Ibn Mas'ud kata al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fi bid'ah kan. Apa kita kata, pertengahan dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Bersungguh-sungguh dalam pengamalan bid'ah. Dalam pengamalan yang kita kata, yang bukan kata setakat bid'ah saja, maknanya kalau kita melampaui batas dari sudut tadi. Dia duk kira nak compare dengan orang lain amalan dia, itu jadi ujub.
Jadi kalau dia baca banyak ke, dia baca sikit ke, dia baca tadabbur ke apa ke, relax-relax lah. Tak payah cerita kat orang kan. Ni takut jadi ujub, jadi riak. Jangan ingat bulan puasa ni tak boleh berlaku riak ni dalam amalan. Hanya puasa saja yang tak mungkin berlaku riak. Tapi amalan-amalan lain, solat tarawih boleh berlaku riak. Baca Quran memang boleh berlaku riak juga. Kan? Dengan media sosial sekarang ni, saya tengah membaca juzuk 15. Dia tak sedar benda tu. Kan? Cerita kat orang. Ada ujub. Membandingkan pula. Lepas tu menganggap cara dia tu lebih baik dan sebagainya. Itu jadi bergaduh. Sebab tu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Maknanya terbalik pada mana yang kita tengok yang bertepatan dengan sunnah Nabi, dan ketepatan dengan sunnah Nabi itu juga Allah Ta'ala raikan dengan Allah tengok keadaan kita masing-masing. Sebab tu adanya ayat apa? Inna sa'yakum la syatta. Usaha kamu tu beraneka ragam. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kamu ni beramal dengan mengikut tabiat. Ada orang yang dia mampu macam ni, ada orang yang dah macam ni dia mampu macam ni. So tak sama. So kita tak boleh zalim dengan kita nak paksa semua orang ikut macam cara kita. Tengok sama kan? Isu bazar Ramadan tadi pun macam ni juga isu dia. Isu apa lagi? Baca Quran macam ni juga isu dia. Kita tak boleh ghulu dalam berpendapat dan dalam kita memberi pendapat ataupun kita berpegang dengan sesuatu perkara, kita tak boleh melampaui batas. Kan? Sebaik-baik perkara adalah perkara yang pertengahan. Yang terbaik adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, yakni apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Kita tak melampaui batas. Bergaduh apa 20 rakaat, 8 rakaat. Mana lah bagi bagus. Tengoklah 20 rakaat tu kalau dia baca bacaan yang pertengahan, bacaan yang maknanya sampai maksud untuk ditadabbur Al-Quran dalam solat tu, sebab asalnya solat itu tulul qunut dan afdalus solat tulul qunut tu maknanya panjangkan bacaan. Itu yang disebutkan oleh sahib Najmul Wahaj, Imam Al-Dhamari ataupun Dimari. Dan Najmul Wahaj disebutkan asal yang dikatakan fuqaha sebut panjangkan 20 rakaat tu sebab nak dapatkan panjang kunut tu. Panjang kunut bukan panjang kunut witir tu, panjang solat. Itu afdal. Sebab itu ulama yang sahabat Nabi yang berpendapat 20 rakaat seperti Umar dan juga fuqaha jumhur ulama yang berpendapat 20 tu lebih afdal sebab dia ada panjang. Tapi kalau dia buat 20 rakaat tu baca pendek-pendek, tak sampai juga maksud dia. Baca buat laju kan, baca express, tak sampai juga maksud dia. Nampak? Jadi 20 rakaat tu dia ada kelebihan dia dari sudut tu. Orang yang buat 8 rakaat pun dari sudut apa? Dia sebenarnya dia tak 8 rakaat kan. Maknanya bacaan juga boleh dipanjangkan. Dia akan jadi panjang juga kalau dia faham apa maksud tujuan solat tarawih tu, qiyam Ramadan. Untuk mendapatkan kita kata pahala untuk tulul qiyam. Kunut tu. Kunut tu maknanya ni berdiri. Pahala tu. Dan bacaan Quran yang panjang dibaca. Tapi kalau buat 8 rakaat express, tak boleh juga. Sebab itu sebaik-baik perkara pertengahan. Jadi tak payah bergaduh kan. Yang penting engkau buat 8 rakaat mesti kena sempurna. Sampai imam baca habis. Itu yang sempurna kan. Yang 20 rakaat pun jangan ciluk-ciluk. Ciluk-ciluk ni jangan pergi lari dia tak larat lah apa semua. 20 rakaat sampai habis dengan imam. Itu yang sebenarnya. Semua sama je. Maknanya kita akan tengok orang yang melampau-lampau dalam pengamalan, orang yang berlebih-lebihan. Sama juga dalam setiap perkara tu dia ada melampau, ada berlebihan. Sebab itu sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Sunnah Nabi kita pertengahan. Daripada melampau-lampau, berlebihan. Siapa yang diberikan petunjuk untuk dapat al-qasdu fi sunnah, al-iqtisadu fi sunnah, dia adalah orang yang berbahagia. Itu yang kita nak didik tu. Kita nak ajar masyarakat sunnah ni supaya ikut sunnah, supaya ikut syariat, supaya ikut kita kata kalau bertaklid mazhab pun biar bagi celak. Jangan main taklid saja kan. Jangan main ikut membabi buta saja. Supaya kita celak dalam kita beramal.
Celak dalam kita mengikuti sunnah Nabi kita SAW, mengikuti pendapat-pendapat mazhab, pendapat-pendapat ulama tu dengan celak, maknanya kita bukan ikut buta saja. Saya tahu. Baik, rasa cukup setakat itu. Naktafi bihadzal qadar. Jadi minggu depan rasa kita cuti dah kan. Ini insya-Allah kita jumpa lepas. Minggu depan ada lagi ke satu? Ke dah cuti dah? Hari ni 6. Cuti berapa bulan? Yang taklim? 15 bulan. Kalau kita sempat jumpa lagi. Kalau tak sempat jumpa, maknanya kita berhenti dekat sini. InsyaAllah kita kelas akan datang, tak kira lah sebelum cuti ke selepas cuti ke, kita akan bincang tentang orang yang berpaling daripada tauhid. Yang ni orang yang musyrik. Orang yang berpaling daripada tauhid, dia confirm akan terjebak dalam syirik. Sya'a am aba. Ibnul Qayyim kata sama ada dia kehendaki atau dia tak mau, dia tetap akan terjebak dalam syirik. Kalau dia berpaling daripada tauhid, dia berpaling daripada ahli tauhid pun sama, bahaya. Jadi insya-Allah kita akan bincang pada kelas akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Semoga Allah memberkati apa yang kita sampaikan, memberkati keberadaan kita dalam bulan Ramadan. Jangan kita risau, jangan kita bimbang, jangan kita sedih. Masih lagi ada ruang bagi mereka yang terkurang, bagi mereka yang mungkin terlalai dan terleka. Gunakan kesempatan kita berada dalam bulan Ramadan. Baki separuh lagi ini, kita sudah masuk 15 Ramadan. Hari ini 15 Ramadan. Gunakan dan tingkatkan ketakwaan kita dengan amalan-amalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW, dan jangan remehkan walaupun sedikit ataupun walaupun sebesar mana amalan dalam bulan Ramadan. Jangan remehkan. Yang penting. Dan giatkan. Kita nak suruh orang semua ikut cara kita, tak boleh kan? Ikut sunnah. Ikut sunnah. Kalau nak ikut cara saya, mungkin saya ada kekurangan sini. Ustaz tu nak ikut cara ustaz ni, nak ikut tak boleh kan? Tak mundabit. Dia tak mundabit. Jadi ikutlah sunnah Nabi SAW yang bersesuaian, kita kata, dengan semua keadaan. Sunnah Nabi ni dia bersesuaian dengan semua keadaan. Syariat ni dia takkan datang memberatkan. Orang ni tak ada, orang yang dia kena kerja malam, shift malam, dia tak boleh solat tarawih, dia ada option, dia ada pilihan. Dia boleh buat solat qiyam, solat apa kita kata di tempat kerja dia, ataupun solat 2 rakaat, ataupun solat qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud, masih ada lagi. Ada peluang. Kita jangan sempitkan keluasan rahmat yang ada dalam bulan Ramadan. Orang yang tak boleh pergi masjid sebab ada anak, tarawih tak boleh nak pergi apa ni, kita jangan sempitkan orang tu dah tak dapat pahala. Kita rasa kita saja seorang dapat pahala. Kita tak mau pergi bazar Ramadan, jadi tak mau pergi bazar Ramadan, kita anggap kita lah yang terbaik. Orang yang pergi bazar Ramadan tu semua membazir belaka. Jangan. Itu kita menyempitkan rahmat Allah. Luas rahmat Allah dalam bulan Ramadan ni kita sempitkan. Orang tu nak dia mampu untuk baca pendek, ataupun dia baca orang panggil apa, Quran dengan tadabbur, dia baca sikit, dia slow. Kita yang baca banyak ni, kita yang baca dah khatam banyak kali ni, kita duk pelekeh pula orang yang baca merangkak-rangkak nak baca dan sebagainya. Itu semua menyempitkan. Sebab tu kita jangan dengar apa orang cakap, tapi kita kembali kepada syariat. Dan penting jangan bermudah-mudah lah, jangan bermudah-mudah pula dengan kita kata apa, keberkatan dan kerahmatan, pintu maghfirah, keampunan yang ada dalam bulan Ramadan ni, dengan kita langsung meringankan dan tidak memberi fokus, tak jaga solat jemaah, tak jadi bermudah-mudah pula sampai kita kata puasa tapi tak solat, atas alasan puasa tu tak solat, tak jaga solat, melewatkan solat dan sebagainya. Itu semua tu bukan masuk dalam, kita kata, kemudahan yang diberikan. Bahkan itu adalah bermudah-mudah tu tak boleh. Barakallahu fikum. Admin kata minggu depan masih ada. InsyaAllah. Jadi kita jumpa minggu depan. Jadi tak cuti lagi lah kan. Maknanya kita tak cuti lagi. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.